Action! 1, 2, 3. Ya, 1. Abang tak selesai lagi yang. Tahu kenapa? Abang nak buat lakonan. Nantilah. Oh, dengar abang gelak-gelak. Belum. Gelak-gelak. Ya sayang. Ya sayang. Okey, cuba. Jangan ketuk-ketuk periuk. Boleh tak jangan ketuk-ketuk periuk. Awak tengah lakon ni, jangan ketuk-ketuk periuk. Hei, masya-Allah. Sedia 1, 2, 3. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang melibatkan diri kalian dalam siri Kisah Seram Alam Jin. Kali ini adalah kisah seram anggota polis bagi siri yang ketiga. Aku boleh bagi jaminan yang mana kalian semua belum pernah didengarkan lagi kisah pengalaman polis seperti yang berikut. Dengarkan. Suatu malam, ada sekumpulan anggota pegawai polis ditugaskan dalam menangani satu situasi yang agak getir, menangkap seorang suspek atau seorang penjenayah dalam satu kes jenayah tempatan. Syukur Alhamdulillah. Biasanya kan, sesuka macam mana pun nak menangkap seorang penjenayah pasti akan membuahkan kejayaan dan hasil. Begitu juga mereka anggota-anggota polis ni dapat menangkap suspek jenayah yang dikendaki pada malam tu. Tapi kan kalian semua nak tahu tak berapa orangkah suspek jenayah yang diburu pada malam berkenaan dan siapakah suspek jenayah tersebut? Suspek yang dikehendaki dalam senarai penangkapan malam tu hanya seorang sahaja tau. Tapi bilangan anggota polis yang ditugaskan untuk menangkap seorang suspek malam tu adalah seramai 9 orang anggota polis kesemuanya. Sebab apa sampai 9 orang nak kena buru seorang ni? Itu nanti kalian akan tahu jawapannya kemudian. Siapakah gerangan suspek tu? Okey, ini agak sensitif sikit ya. Aku boleh bagi tahu pada kalian semua yang suspek bukan warga negara Malaysia. Itu saja clue yang aku boleh dedahkan. Sebab apa? Aku khawatir kalau aku cakap warga negara mana tu, sekarang ada yang berbalah dalam ruangan komen pula nanti. Jadi wajar aku katakan suspek bukan warga negara Malaysia. Itu sahaja. Warga negara mana tu susah lah, agak payah sikit lah nak sebut. Jenayah yang dilakukannya pula melibatkan, pertama, pecah rumah. Yang kedua, ini aku paling marah yang inilah bab kedua ni, mencabul. Ini memang aku paling tak suka lah. Dan yang ketiga, percubaan membunuh dengan mencederakan, mangsa-mangsa rompakan dan juga cabulan. Tak kisahlah malam-malam yang sebelum-sebelum ni. Astagfirullahalazim. Okey, baik, kita sambung semula situasi malam tu. Bila dah berjaya memberkas suspek ni dibawa masuk ke dalam sebuah kenderaan polis yang dinaiki oleh 2 orang pegawai polis. Suspek masa ni dalam keadaan tak sedarkan diri tau. Dia tengah pingsan. Ini pun aku tak tahu kenapa punca dan apa puncanya suspek tak sedarkan diri dan pingsan. Wallahualam, itu aku tak tahu. Mungkin kena penerajang ke apa, tak tahulah. Suspek yang pingsan dan sudah digari ni diletakkan di bahagian duduk belakang, manakala 2 orang pegawai polis yang mengiring duduk di bahagian hadapan sedang memandu nak balik ke balai polis. Pegawai polis yang sedang memandu ni nak tengoklah kat cermin pandang belakang ni, nak tengok sama ada suspek dah terjaga ke daripada pingsan. Sedang mengejas-ejas nak tengok suspek ni, Tiba-tiba dia dapat lihat ada benda yang sedang duduk di kursi belakang. Bukan suspek tu tahu. Ini adalah benda yang sedang duduk di bahagian belakang dekat tengah-tengah tu. Kenapa aku katakan benda? Sebab dikatakan dengan jelas kelihatan yang sedang duduk di bahagian belakang ni, benda tu warna hitam menyerupai susuk tubuh manusia
Hidung, mulut ni, raut muka wajah ni tak nampak langsung sebab gelap kat belakang tu. Tapi yang pastinya kata mereka, tubuh yang gelap tu ada jelas kelihatan sepasang biji mata yang berwarna putih. Putih tau, putih yang tiada anak mata, putih. Kesemua mata ni kesemuanya putih, tak ada anak mata langsung. Polis-polis juga, tapi dah lumrah manusia. Kalau dihadirkan dengan raut muka yang macam tu, yang ngeri dan seram tu, mana idaknya. Polis yang memandu ni menggigillah tangannya pegang steering. Mana idaknya kan, dapat pula tengok mata serayang macam tu. Hampir-hampir jugalah yang tengah mandu ni, dia nak memberhentikan kereta di tepi jalan. Akan tetapi kalian semua, rakan setugas dia ni yang tengah duduk di sebelah ni cepat-cepat bantu dia, pegang tangan dia yang tengah pegang steering ni. Baru je dia nak ketepikan kenderaan ke sisi jalan, rakan setugas dah sambut tangan dia sambil memandang tajam ke arah dia dengan memberi isyarat seperti ni. Ni, cuba perhatikan baik-baik. Aku cuba lakukan ya. Perhatikan baik-baik. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jalan. Baik tu Haji. Baik. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Rupanya bukan dia je yang nampak lembaga hitam bermata putih tu, tetapi rakan pegawai yang tengah duduk di sebelah ni pun tahu kehadiran lembaga tu. Lepas tu apa mereka berdua buat? Mereka buat bodoh je lah, buat tak layan je, buat tak tahu je dengan benda belakang tu. Mereka teruskan sahaja perjalanan mereka ke balai polis. Sepanjang pemanduan nak ke balai tu, sepanjang itu jugalah lembaga hitam bermata putih di belakang tu tetap ada di seat belakang. Masih lagi ada sehinggalah bila mana sudah semakin hampir dengan balai, lembaga hitam tu pun hilang daripada radar pandangan. Hilang macam tu je. Buat pengetahuan kalian semua, sedikit pendedahan apakah sebenarnya yang dah berlaku. Kenapa ada kehadiran lembaga hitam tu? Okey, ini penjelasannya macam ni. Suspek penjenayah tu sebelum ni sukar nak ditangkap. Memang susah sangat, liat nak mampus. Kadang-kadang tu macam tak logik sungguh. Sebab apa? Dah dikepung. Tiba-tiba je suspek boleh juga menghilangkan diri serta-merta hilang. Dah dikepung tiba-tiba hilang. Logik tak logik? Jadi malam tu malam yang special, malam yang khusus, malam yang khas buat penangkapan kepada suspek penjenayah ni. Mereka anggota polis ni pun ditugaskan bersama-sama dengan veteran pegawai polis yang tinggi ilmu agamanya. Bolehlah dibagi pangkat ustaz. Kalau bukan kerana baju unit uniform ni yang dipakai ni, dah tentu orang akan panggil pegawai polis veteran berkenaan sebagai ustaz. Disebabkan kerjasama pegawai polis veteran tu dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pentingnya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, malam tu syukur alhamdulillah mereka ni berhasil menangkap suspek penjenayah berkenaan. Pegawai polis yang memandu kereta membawa suspek jenayah malam tu dinaiki bersama-sama dengan rakan setugas pegawai polis veteran yang diimport khas malam tu. Maksudnya apa tak? Bukan kosong lah ya. Yang menangkap jenayah tu pun masing-masing tak kosong, masing-masing ada ilmu. Sebelum membawa suspek masuk ke dalam kenderaan, segala apa yang dimiliki oleh suspek, tak kira lah sama ada apa yang terdapat dalam poket suspek ke, apa yang dipakai oleh suspek, cincin di jari ni ke, rantai leher ke, kesemuanya diambil, ditanggalkan, dicabutkan daripada suspek. Even selipar pun tak dibaginya pakai oleh suspek. Barang-barang yang telah diasingkan tadi tu dibawa oleh kereta polis yang berasingan daripada kereta yang dinaiki oleh suspek. Tak boleh bawa dalam satu kenderaan yang sama. Ini adalah pantang, kata mereka. Kesimpulannya,
Kesimpulannya, malam tu mereka anggota polis ni bukan sahaja berhasil dan menangkap seorang suspek penjenayah yang dikehendaki, akan tetapi mereka juga berhasil menangkap seekor jin syaitan yang membantu penjenayah tersebut. Biasalah, memang wujud penjenayah yang menuntut ilmu-ilmu sesat, ilmu hitam ni memang ada di kalangan kita semua, ada di kalangan manusia yang bertuankan iblis. Lewat pagi tu, dalam jam 1 pagi, ada beberapa pegawai anggota polis dikerahkan untuk membuat sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya ni berlaku di salah satu jalan yang agak terkenal angkernya di sebuah negeri Kelantan. Masa sedang buat sekatan jalan raya ni, dalam masa yang sama, tak jauh daripada sekatan polis ni, ada juga kontraktor TM sedang buat kerja menarik kabel TM di bawah tanah. Mungkin ada di kalangan kalian semua yang tak tahu bagaimana cara dan kaedahnya TM ni tarik kabel bawah tanah. Mereka tarik kabel kena masuk satu terowong kecil bawah tanah tau. Satu lubang. Lubang tu je macam terowong. Terowong tu memang kecil je. Muat-muat orang je untuk tarik kabel TM bawah tanah ni. Memang ada. Berbalik kepada keadaan pegawai polis yang sedang membuat sekatan jalan raya. Dikabarkan kepada aku, jalan ni memang kurang sangat dilalui oleh kenderaan. Kalau lebih kurang waktu-waktu jam 1, 2, 3 pagi ni, memang lagi kurang lah kenderaan lalu. Ada satu pegawai polis ni nampak tau macam ada sesuatu di sebalik salah satu tiang lampu jalan yang tak jauh dari situ. Dia perhatikan je. Dia perhatikan sah. Memang dia nampak ada satu kain putih yang menyorok berselindung di sebalik lampu tiang jalan tu. Dia tak perhati. Dia panggil rakan-rakan setugas yang lain. Cuba perhatikan ramai-ramai. Ya, memang nampak semua pegawai polis yang ada dekat sekatan jalan tu semua nampak kain putih tu tengah menyorok. Dan untuk pengetahuan kalian semua, kedudukan kontraktor TM yang sedang buat kerja tarik kabel bawah tanah tu, kedudukan mereka tak jauh pun daripada lampu tiang jalan yang ada kain putih tu. Tak jauh, lebih kurang dalam 10 meter je. Tapi heran tau, mereka yang tengah buat kerja tarik TM kabel di bawah tanah tu tak perasan pula, walaupun mereka dah dekat tu dengan tiang tu, mereka tak perasan, mereka tak nampak pun kain putih tu. Ini pelik. Kata mereka pelik sebab apa? Daripada jauh ni mereka nampak kain putih tu jelas. Macam mana pula kontraktor yang dekat hampir 10 meter tu tak nampak kain putih tu tengah berdiri di belakang tiang tu? Tiba-tiba keadaan di lokasi kontraktor TM pada waktu ketika tu menjadi kecoh, ribut huru hara. Sebab apa tau? Sebab salah seorang yang ada dekat bawah tanah yang sedang tarik kabel tu tiba-tiba menjerit ketakutan. Kemudian dia ni keluar serta-merta daripada lubang TM yang dalam tu. Dia keluar terus menjerit sebab takut. Macam dia perhatikan, macam dia nampak ada sesuatu yang berlaku yang buruk di dalam lubang TM tu. Pegawai polis ni memang perasan lah, dah ribut-ribut, dah huru-hara macam tu kan. Mestilah pegawai polis yang ada dekat sekatan jalan raya tu nampak riuh rendah kat sana. Apa tu? Rio kecoh-kecoh semacam. Dah lah tadi kain putih tak nampak, ni kecoh-kecoh pula. Apa hal? Apa yang berlaku tu? Kemudian salah seorang kontraktor TM tu berlari ke arah sekatan jalan pegawai polis ni. Dibagi tahu perkara yang amat mengejutkan semua pegawai polis dekat situ. Apa dia tu? Apa yang telah dikatakan pekerja kontraktor TM tu kepada pegawai polis berkenaan? Apa dia bagi tahu sampai terkejut tu? Dikabarkan pekerja kontraktor TM tu, dia bagi tahu dekat polis tu, mereka ni terjumpa ada tengkorak, ada kepala tengkorak dalam terowong kabel TM bawah tanah tadi. Itu sebab seorang tu terpelanting keluar, terkejut. Dah dapat tahu macam tu, semua pegawai polis ni berlarilah menuju ke tempat lubang TM tu nak memastikan kesahihan tengkorak yang dinyatakan tadi tu. Ini bukan main-main. Kalau betul lah ada kepala tengkorak ni, ini dah automatik jadi lokasi jenayah tau. Tu sebab polis ambil serius. Sebelum salah seorang pegawai polis ni nak turun ke bawah lubang TM tu, dibaginya satu mask gas cartridge filter ni. Kalian tahu tak bentuk mask cartridge filter macam ni? Tahu tak macam mana? Ni macam ni. Ni contoh. Ini contohnya mask cartridge filter. Susah sangat aku nak sebut. Mask cartridge filter. Ni lah bentuknya. Sebab apa ni penting? Untuk terowong bawah tanah TM ni,
kadang-kadang ada oksigen yang ataupun ada gas dia kadang-kadang keluarkan asap gas beracun tau. Ni apa yang dikatakan kepada aku tak pernah kerja TM bawah tanah, tak pernah, tapi aku ada pekerja kontraktor TM lah, dia yang bagi tahu. Dia kata dekat bawah ni memang ada asap beracun, kadang-kadang warna hijau asap tu. Tak nak kena pakai mask cartridge filter ni. Susah sangat aku nak sebutnya. Salah satu pegawai polis ni pun turun ke bawah, dibawanya lampu di kepala dan juga mask cartridge ni. Turun je di bawah, alangkah terkejutnya pegawai polis ni. Terkejut pegawai polis ni sebab apa tahu? Dia dapat lihat apa agak-agaknya kalian semua. Sebenarnya pegawai polis ni bila dia dah masuk dalam lubang tu, dekat bawah tu dia dapat lihat tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun dekat lubang tu. Kosong, yelek. Ya, tak ada apa-apa. Tarak, tengkorak ke, binatang bangkai ke, semua tak ada. Haram, semua tak ada. Clean and clear. Pegawai polis ni apa lagi, dia keluar cepat-cepat daripada lubang tu. Tak ada apa-apa kat bawah kan. Sampai dia dekat atas, terus teriaklah polis ni pada pekerja kontraktor ni. Tengkorak korang lah. Mana ada tengkorak bawah tu? Mana tengkoraknya? Korang jangan main-main tau. Ini perkara serius. Apa? Korang nak main-main ke? Tak ada tuan. Memang ada tuan bawah tu kan. Takkanlah saya nak panggil tuan, nak anjur tuan, nak panggil bawa ke sini, nak gurau-gurau dengan tuan. Saya pun ada kerja tuan. Memang ada bawah tu tuan. Saya nampak dengan mata saya tuan. Kemudian secara tidak langsung, tiba-tiba kesemua yang berada dekat situ perasan tahu, ada bau kemian bercampur baur dengan bau busuk hanyut. Lagi bertambahlah hairan. Dorang-dorang ni ada dekat tapak waktu ketiga tu. Mana datang bau ni pula lah. Yang menyeramkan lagi suasana pada waktu ketiga tu adalah kalian semua kena tahu. Ada yang menyeramkan lagi pada waktu ketiga tu. Ada yang menyeramkan. Apa dia tu? Tiba-tiba pula mereka ni tak menjangkakan ada terdengar satu suara gelak tawa hilayan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Apa tu? Hilayan ketawa oleh jin syaitan yang menjelma sebagai Pontianak aka Kuntilanak. Pertama, salah seorang pekerja TM ni nampak ada tengkorak dekat lubang TM tu. Lepas tu dipanggilnya polis. Kemudian hilanglah pula kepala tengkorak tu. Kemudian yang kedua pula, ada pula bau kemenyan, bau busuk hanyut. Semua yang ada kat situ semua dapat bau hanyut, bau busuk tu. Dan lagi tak habis dekat situ je, ada pula yang ketiga. Datang pula suara hilai tawa ngilayan jin syaitan Pontianak ni. Yang ini pun semua dapat dengar. Jadi apa yang pegawai polis ni buat? Polis ni bagi nasihat pada semua kontraktor TM pada waktu ketika tu. Kata polis ni, aku sarankan korang semua buat kerja esok pagi je lah. Hentikan kerja malam ni, pergi balik. Mereka pun stop lah kerja. Lampu papan semua dibiarkan buka. Bawa balik apa yang perlu sahaja dibawa balik. Bagi anggota-anggota polis ni pula, macam mana pula? Adakah mereka pembalik sama? Tidak, mereka tak balik. Mereka anggota-anggota polis ni tetap teruskan kerja sekatan jalan raya bagi menegak keadilan dan juga amanah yang diberi. Hebat. Sepanjang pagi tu dikabarkan anggota polis ni masih lagi diganggu dengan kelibat kain putih kadang-kadang dekat belakang tiang lampu jalan. Kadang-kadang kain putih tu jelma dekat atas pokok besar. Kadang-kadang masih lagi kedengaran hilayan tawa dengan bau-bau kemenyan. Gangguan tu sampailah ke waktu saat mereka anggota polis ni nak mengemas balik ke rumah. Nak mengemas balik daripada sekatan jalan raya. Nak kemas jam 4 pagi ni pun, sampai saat-saat terakhir ni pun masih lagi ada kedengaran hilai tawa jin syaitan Pontianak ni. Tak habis-habis, tak putus asa nampak gayanya jin syaitan ni nak menyakat. Tapi alhamdulillah, mungkin jin-jin syaitan ni tak sedar yang mana anggota-anggota polis yang ditugaskan pada pagi tu kesemuanya iman hebat-hebat belaka boh. Hebat-hebat belaka boh. 1000 kali sayang gagal usahamu wahai jin syaitan. 1000 kali sayang usahamu gagal wahai jin syaitan.
Hanya mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan goyah imannya walau seberat mana pun gangguan jin syaitan ni. Jadi marilah kita sama-sama berdoa supaya kita semua juga tergolong di kalangan orang-orang yang digelar manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah jika diberi peluang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan cuba dedahkan lagi pengalaman-pengalaman seram anggota polis di sesi Bualan Bicara yang akan datang. Macam biasa ya, jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga. Alamannya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah-kisah pengalaman angker yang ingin dikongsikan kepada umum, bolehlah PM aku dalam messenger Facebook. Aku dah share ya link dekat description di bawah. Klik je link tu. InsyaAllah nanti aku akan kongsikan pengalaman seram kalian semua untuk episod yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita akan bersua lagi untuk topik bicara yang seterusnya. Kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, kisah-kisah seram yang lebih seram dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.